Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq Akram bin Muhammad Nazir daripada kelas PAI 1 ambilan Jun 2023. Jadi, insya-Allah hari ini saya akan menerangkan kepada anda semua tentang golongan anti hadis. Sebelum saya terangkan dengan lebih lanjut lagi tentang golongan anti hadis, mari kita kenal apa itu fahaman anti hadis. Jadi, fahaman anti hadis adalah fahaman yang tidak mempercayai hadis sebagai sumber epistemologi Islam selepas Al-Quran. Apa itu epistemologi? Jadi, epistemologi adalah kajian tentang sifat, pengetahuan, justifikasi dan rasionalisme dalam kepercayaan. Jadi, kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita mempercayai bahawa kita berpegang kepada dua sumber ini, iaitu Al-Quran, Kitabullah dan Sunnah daripada Rasulullah SAW. Jadi, golongan anti hadis ini beranggapan bahawa Al-Quran adalah kitab yang telah lengkap dan tidak memerlukan sebarang penghuraian dengan lebih lanjut. Tapi kita sebagai orang Islam yang berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah, kita masih memerlukan sunnah sebagai penghurai dalam menjalankan apa-apa hukum yang Allah telah tetapkan dalam Al-Quran. Jadi, golongan anti hadis ini, mereka telah membuat tafsiran mereka sendiri menggunakan Al-Quran mengikut hawa nafsu mereka sendiri, mengikut selera mereka sendiri. Jadi, mereka telah selewengkan banyak tafsiran. Sebagai contoh, antaranya adalah soal akidah, politik dan fiqh. Jadi, golongan ini mereka meletakkan kedudukan Nabi Muhammad SAW, baginda cuma hanya sekadar pengikut Nabi Ibrahim AS. Mereka juga beranggapan bahawa Nabi Ibrahim AS adalah pesuruh Allah, bukannya Nabi Muhammad. Jadi, mereka mendakwa bahawa solat, ibadah solat, puasa, zakat dan amalan-amalan ibadah lain haruslah mengikut Nabi Ibrahim AS. Mereka telah menyelewengkan banyak ayat-ayat Al-Quran, terutamanya berkaitan dengan politik dan kepimpinan para ulama. Mereka mendakwa bahawa bahawa ulama yang ada pada zaman dahulu dan kini adalah semua palsu. Yang mereka menganggap bahawa ulama-ulama ini telah menyelewengkan ajaran Islam dan hanya bertopengkan amalan Rasulullah dan mereka telah mereka-reka hukum. Mereka juga mendakwa ulama-ulama Islam ini mencipta hukum-hukum halal dan haram yang sesat dan serta tentang berkaitan dengan undang-undang kekeluargaan Islam. Sedangkan seperti mana yang kita tahu, perkara-perkara itu tidak semuanya berada dalam Al-Quran. Jadi, mereka menganggap bahawa ulama telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, mari kita lihat awal mulanya golongan yang berfahaman anti hadis ini. Jadi, ketika zaman sahabat radhiyallahu anhum, terdapat seorang lelaki yang bernama Umayyah bin Khalid yang cuba mencari penyelesaian terhadap seluruh masalah hanya merujuk kepada Al-Quran sahaja. Kemudian beliau telah membincangkan hal tersebut kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian apabila beliau menanyakan hal perkara tersebut, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu telah mengingatkan kepada beliau agar menerima dan melaksanakan apa-apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW tanpa meragukan sedikit pun. Tapi perkara ini hanyalah pandangan peribadi Umayyah bin Khalid sahaja, tidak berbentuk gerakan atau kumpulan. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua, apabila seorang sahabat iaitu Imran bin Husain. Jadi Imran bin Husain adalah seorang yang memeluk Islam bersama Abu Hurairah ketika perang Khaybar pada tahun ke-7 Hijrah.
Jadi kisah ini berlaku apabila ketika beliau sedang mengajar hadis, terdapat salah seorang muridnya meminta agar tidak perlu mengajar hadis, memadai dengan Al-Quran sahaja semata-mata. Kemudian Imran bin Hussein menjawab, "Engkau dan sahabat-sahabat engkau boleh membaca Al-Quran. Mahukah engkau mengajarkanku sembahyang dan syarat-syarat kepadaku, atau zakat dan syarat-syaratnya? Engkau selalu tidak hadir, sedangkan Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat begini dan begitu." Orang-orang kemudian muridnya itu menjawab, "Terima kasih, aku baru sedar." Jadi golongan-golongan seperti ini telah muncul sekitar kurun kedua hijrah. Mereka telah muncul secara berkelompok. Mereka juga berpandukan kepada dua perkara, iaitu penolakan beberapa hadis yang bersifat bukan mutawatir, iaitu apabila kita cakap tentang hadis mutawatir, jadi lawannya adalah hadis ahad. Jadi mereka menolak hadis ahad itu. Selain itu, yang kedua, mereka juga mendakwa bahawa hadis bukanlah penguat kepada Al-Quran, bahkan dianggap sebagai hukum yang terpisah daripada Al-Quran. Jadi, apa yang kita faham, kita sebagai umat Islam, kita menganggap sebagai hadis atau sunnah ini adalah penguat untuk memahami Al-Quran. Jadi, apa yang kita tak boleh asingkan Al-Quran dan As-Sunnah ini. Seterusnya, mari kita beralih kepada golongan anti hadis di Malaysia. Jadi, golongan-golongan anti hadis di Malaysia ini telah lama wujud di Malaysia sejak tahun 1984. Jadi, golongan ini telah diketuai oleh golongan yang berintelektual, iaitu golongan yang berpendidikan tinggi, serta disokong oleh orang-orang yang berpengaruh bagi memudahkan penyebaran ideologi yang sesat ini. Golongan ini bergerak secara rahsia selepas diharamkan dan mengambil bahagian dengan ideologi dan fahaman-fahaman lain yang menyerupai, yang tidak bertentangan dengan ajaran dan undang-undang Islam. Oleh itu, mereka menggunakan pelbagai cara, menggunakan peluang yang ada untuk menyebarkan fahaman ini. Disebabkan tiada laporan daripada orang ramai, tiada sebarang tindakan yang boleh diambil ke atas mereka. Jadi, bukti-bukti kewujudan mereka sangat sukar untuk diperoleh. Jadi, dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat pada zaman kini, mereka dapat menyebarkan fahaman-fahaman mereka, ideologi mereka, tanpa dikesan dengan mudah oleh pihak berkuasa. Jadi perkara ini sangat membimbangkan bagi golongan-golongan yang tidak mempunyai pengetahuan asas tentang Islam. Mereka mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran mereka yang sesat. Jadi terdapat seorang yang bernama Kasim Ahmad. Beliau merupakan pelopor pergerakan anti hadis. Beliau lahir pada tahun 1933 dan meninggal pada tahun 2017. Pekerjaan beliau adalah seorang ahli politik, iaitu beliau juga merupakan pemimpin Parti Sosialis Rakyat Malaysia, serta beliau merupakan seorang penyair dan seorang penterjemah Malaysia. Antara karya-karya penulisan beliau yang sesat ini adalah Hadis, Satu Penilaian Semula, dan Hadis, Jawapan kepada Pengkritik. Dua karya penulisan ini adalah karya yang masyhur tentang anti hadis ini. Mereka mengemukakan teori bahawa ajaran Islam ini memadai dengan hanya berpandukan Al-Quran serta kajian saintifik menerusi akal fikiran. Mereka juga telah menganjurkan sebuah majlis diskusi yang membahaskan tentang teori hadis di pejabat aliran, pejabat kesedaran rakyat. Oleh itu, perkara ini berlanjutan sehingga beliau telah dikecam oleh para ulama atas fahaman yang sesat itu. Dan pihak kerajaan juga telah membatalkan beberapa siri ceramah beliau yang telah dirancang untuk diadakan di IPT seluruh Malaysia.
Seterusnya, mari kita lihat dakwaan-dakwaan golongan anti hadis ini. Jadi yang pertama, mereka mendakwa hadis ini merupakan suatu penyelewengan. Jadi mereka menganggap bahawa ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW tidak boleh diterima sebagai sumber perundangan Islam. Malahan golongan ini menganggap hadis ini muncul selepas kewafatan Rasulullah SAW lalu dikaitkan dengan baginda. Bermaksud di sini hadis ini merupakan rekaan semata-mata yang bukan berasal daripada baginda sendiri sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kedua, Al-Quran, mereka menganggap bahawa Al-Quran telah lengkap dan terperinci. Jadi kita sebagai umat Islam, kita beranggapan bahawa Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril serta dianggap telah lengkap dan sempurna serta terperinci. Oleh itu, kita tidak boleh secara membuta tuli menafsir ayat Al-Quran ini. Kita masih memerlukan ilmu untuk memahami Al-Quran serta memerlukan sunnah daripada Rasulullah SAW untuk menghuraikan dengan lebih lanjut tentang Al-Quran ini. Jadi golongan anti hadis ini beranggapan bahawa Quran tidak memerlukan sebarang bentuk penghuraian maupun pentafsiran. Jadi yang ketiga, mereka beranggapan bahawa Nabi hanya membawa Al-Quran sahaja kepada umatnya. Jadi perkara ini adalah mereka beranggapan bahawa golongan umat Islam sekarang telah terseleweng daripada ajaran Tuhan yang sebenar. Ajaran Tuhan yang sebenar adalah semasa zaman Nabi SAW sebagai Nabi terakhir, serta yang dibawa itu adalah Al-Quran sahaja dan tidak ada selain daripada itu. Berbeza dengan kita beranggapan bahawa Rasulullah telah meninggalkan kita dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran yang merupakan kalamullah daripada Allah Ta'ala dan Sunnah iaitu wahyu daripada Allah Ta'ala juga. Yang keempat, golongan anti hadis ini beranggapan bahawa hadis ini hanya sekadar catatan sejarah sahaja. Jadi apabila hadis ini dianggap sebagai catatan sejarah saja, jadi para pengkaji dan penyelidik menggunakan hadis ini sebagai sumber untuk menilai bagaimana keadaan pada zaman itu. Seterusnya, mereka beranggapan bahawa syahadah hanyalah satu kalimah, iaitu kalimah yang mereka menganggap cukup untuk menyatakan diri itu Islam hanyalah la ilaha illallah. Yang berbeza dengan kita menggunakan Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi mereka beranggapan bahawa yang diwajibkan hanyalah lafaz la ilaha illallah. Seterusnya, mereka menolak kepercayaan terhadap qada dan qadar. Walaupun perkara ini adalah satu perkara yang terpenting dalam rukun iman, hanya kerana ia dinyatakan melalui hadis, lalu mereka menganggap qada dan qadar ini bertentangan dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Seterusnya, mereka hanya taat dengan perutusan Rasul. Apa yang dimaksudkan di sini adalah mereka hanya mentaati tentang akan perutusan Nabi SAW, bukan yang mentaati Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Jadi perkara ini amat bercanggah dengan fahaman kita yang berfahaman Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu Al-Quran sebagai sumber utama dan Sunnah sebagai sumber yang kedua, serta kita haruslah mentaati Rasulullah SAW. Yang seterusnya, mari kita lihat apakah reaksi orang Muslim terhadap golongan anti hadis. Yang pertama, penolakan dan kritik. Jadi
sebahagian besar umat Islam akan menolak pandangan golongan anti hadis ini kerana kita mempercayai bahawa hadis merupakan salah satu sumber utama hukum Islam selepas Al-Quran. Jadi, sebagai umat Islam, kita menolak anggapan terhadap golongan anti hadis ini yang menolak hadis sebagai sumber agama yang telah menjadi dikira sebagai suatu tradisi yang kita mempercayai hadis sebagai sumber kedua. Jadi, segala argumentasi dan metodologi dan fahaman-fahaman yang dikeluarkan oleh golongan anti hadis ini telah ditolak serta dikritik oleh para ulama kita pada hari ini. Yang kedua, pemahaman yang berbeza. Jadi, mungkin ada beberapa sebahagian orang Islam yang memiliki pemahaman yang mungkin lebih fleksibel tentang hadis dan mempertimbangkan bahawa tidak semua hadis memiliki autoriti yang sama. Jadi, mereka tetap memandang hadis secara positif sebagai sumber tambahan untuk memahami penafsiran Al-Quran secara praktikal keagamaan. Seterusnya, perdebatan. Jadi, sebahagian umat Islam akan bersedia untuk memperdebatkan perkara yang benar tentang hadis ini sebagai sebagai salah satu sumber untuk kita memahami Al-Quran atau memahami perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Jadi, melalui perdebatan ini, kita dapat menyokong tentang status hadis ini dalam Islam. Jadi, dengan adanya perdebatan ini boleh menjadikan kesempatan untuk kita untuk menghasilkan pemahaman yang lebih baik terhadap hadis dan memperluaskan sumber pandangan kita, perspektif kita terhadap hadis ini. Seterusnya, kita akan reaksi seterusnya adalah kerisauan terhadap umat Islam. Jadi, apa yang membimbangkan adalah bahawa tidak semua orang Islam yang adalah mahir terhadap agama Islam itu sendiri. Jadi, perkara ini amat membimbangkan terhadap umat Islam, sangat merisaukan bahawa risau akan pemikiran mereka yang boleh mengganggu pemahaman mereka terhadap ajaran agama. Jadi, golongan-golongan yang kurang pengetahuan terhadap agama, mereka akan cuba untuk memahami apa yang mereka mahu tahu tentang suatu ajaran Islam itu. Jadi, mereka mestilah menggunakan hadis sebagai sumber rujukan dalam mempraktiskan aktiviti keagamaan kita dalam kehidupan seharian. Seterusnya adalah orang Islam melakukan kajian dengan lebih lanjut. Beberapa cendekiawan dan ulama Islam akan melakukan penelitian dengan lebih lanjut untuk menanggapi segala argumentasi yang diajukan kepada golongan anti hadis ini. Jadi, melalui penelitian tersebut akan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang asal-usul, bagaimana suatu hadis itu diterima dan status hadis itu sendiri. Jadi, perkara ini respon dan reaksi umat Islam ini banyak dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuklah pendidikan, kepercayaan agama dan pemahaman individu tersebut tentang agama Islam itu sendiri. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, terdapat golongan yang mencipta aplikasi-aplikasi hadis digital untuk kita umat Islam untuk memahami hadis, bagaimana hadis itu sendiri. Jadi, semoga Allah
mengganjari mereka dengan ganjaran yang lebih baik. Jadi, saya ingin merekomendasikan kepada anda aplikasi yang pertama, iaitu aplikasi Semak Hadis. Jadi, aplikasi Semak Hadis ini saya telah download dalam telefon pintar saya. Jadi, aplikasi ini telah sangatlah mudah untuk menggunakannya. Aplikasi ini telah menunjukkan teks bahasa Arab itu sendiri, makna dalam bahasa Melayu, status hadis ini sendiri, dan serta sekiranya terdapat permasalahan dari segi sanad itu sendiri, telah dinyatakan di sini, telah dinyatakan dalam komentar ulama', iaitu komen-komen ulama' atau pengkaji hadis. Jadi, aplikasi ini sangat mudah digunakan dan saya sangat merekomendasikan kepada anda semua untuk download aplikasi ini. Seterusnya, aplikasi yang kedua iaitu Ensiklopedia Hadis. Ensiklopedia Hadis ini sangatlah membantu untuk kita sebagai student untuk mempelajari tentang hadis. Jadi, terdapat Kutubut Tis'ah, iaitu kitab 9 hadis yang masyhur. Antaranya adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, kitab Muwatta' Malik, Musnad Ahmad dan Sunan Darimi. Jadi, kedua aplikasi ini saya amat menggalakkan anda semua untuk download dalam gadget sendiri, dalam telefon pintar sendiri. Jadi, anda boleh memanfaatkan kedua aplikasi ini.